jawatan tetap kepada doktor kontrak yang terdapat di negara ini, apakah langkah kerajaan dalam menghadapi gelombang kedua hartal doktor kontrak nanti dan halangan kepada kerajaan dalam mengambil mereka berjawatan tetap, serta berapa implikasi tambahan keuangan kementerian jika kerajaan menyetujui pengambilan mereka? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mohd Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 14 Julai, kerajaan telah membuat keputusan supaya pegawai perubatan lantikan kontrak yang telah melengkapkan khidmat wajib 2 tahun dilanjutkan tempoh kontrak selama 2 tahun lagi bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan membolehkan pegawai membuat persediaan bagi menyambung pengajian kepakaran. Oleh yang demikian, menerusi pembentangan belanjawan tempoh hari, kerajaan telah bersetuju untuk menyambung pelantikan secara kontrak kepada 10,583 orang pegawai perubatan, pergigian dan farmasi dengan peruntukan sebanyak 336.35 juta ringgit. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan 100 juta ringgit bagi dimanfaatkan 3,000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian bagi penajaan program kepakaran. Seperti mana yang telah dimaklumkan sebelum ini, sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi mendapatkan penyelesaian jangka masa panjang terhadap isu lantikan kontrak ini. Jawatan kuasa ini sedang meneliti keperluan bagi pindaan kepada beberapa akta yang berkaitan, termasuklah akta perubatan dan akta pergigian. Selain itu, KKM bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Awam juga masih meneruskan perbincangan bagi membuat pindaan kepada akta pencen bagi melihat kesesuaian penawaran lantikan secara tetap dengan lebih lestari kepada pegawai perubatan, pergigian dan farmasi menerusi skim KWSP. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Mohd. Menteri belum jawab soalan implikasi keuangan. Ada tak? Saya sebut implikasi keuangan, the last part of the question. Daripada 10,583 pegawai yang telah tamat tempoh khidmat wajib, 4,186 pegawai telah pun dinilai dan boleh diperakukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk lantikan tetap. Jumlah yang diperlukan untuk tahun depan, permohonan 4,186 perjawatan pelantikan tetap yang meliputi 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian, 300 pegawai farmasi adalah 370,485,089 ringgit. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd. Terima kasih Yang Mohd Menteri atas penjelasan itu, dan saya juga mengeluh-elukan ada keputusan Jemaah Menteri dan kesungguhan untuk melaksanakan. Cuma Yang Dipertua, saya nak jelaskan di sini bahawa seluruh persiaran darurat dan belanjawan adalah terkait COVID-19. Dan belanjawan yang kita luluskan, termasuk belanjawan khas dan tambahan COVID, itu mencecah puluhan bilion ringgit. Dan kelompok ini adalah kelompok barisan hadapan. Dan keluhan mereka itu telah berlarutan. Sebab itu kita mendesak kerajaan supaya memberikan keadilan kepada mereka, melantik mereka secara tetap, dan implikasi keuangan itu saya tidak fikir menjadi satu alasan musabah kerana ketirisan dan kebocoran termasuk perbelanjaan kita rasa tidak berfaedah masih berterusan. Jadi saya ingin mendapat pengesahan daripada Menteri. Sementara ada sedikit kemajuan terpelantikan untuk tahun depan, pelantikan tetap. Saya mau jaminan Menteri bahawa
jawatankuasa ini akan mencadangkan kaedah pelaksanaan melantik 10,500 secara tetap. Terima kasih. Ya. Pendirian saya dengan Yang Berhormat Tun Bangkang tidak jauh beza, Yang Di-Pertua. Sekarang ini kita melihat daripada 10,000, berapa ramai yang diperlukan dari segi unjuran keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya rasa pendirian saya juga menghampiri Ketua Pembangkang yang apa yang diperlukan perlu dilantik secara tetap. Ya. Soalan tambahan kedua. Tangga Batu. Ya. Puput. Ya, Buford. Okey. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti tadi jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tahu, kerana kita sekarang ada 10,000 lebih ya para doktor yang dilantik secara lantikan kontrak ini. Apakah implikasi kewangannya kalau semua ini, jumlah ini kita lantik di bawah Kementerian Kesihatan, dan saya ingin tahu berapakah keperluan sebenarnya Kementerian Kesihatan in terms of doctors dan semua yang disebut tadilah, termasuklah dentist dan sebagainya ini. Ya, terima kasih Yang Berhormat Buford. Unjuran itu yang kita tengah sediakan sebab sekarang ini Jabatan Perkhidmatan Awam minta unjuran daripada Kementerian Kesihatan berapa ramai doktor yang diperlukan untuk tahun-tahun mendatang. Sebab itu kita dalam proses menyediakan unjuran kita supaya kita dapat kemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga kepada Kementerian Kewangan keperluan berdasarkan unjuran dan keperluan untuk doktor ini dilantik secara tetap. Ini yang maksud saya tadi. Kita sejak akhir 2016, Tuan Yang Di-Pertua, sejak akhir 2016, setiap doktor pegawai perubatan latihan siswazah dilantik secara kontrak. Sejak akhir 2016, setiap doktor pegawai perubatan lantikan siswazah dilantik secara kontrak. 24,000 lebih dilantik secara kontrak. Yang ditawarkan tetap adalah hanya 1,000 lebih sahaja. Jadi ini adalah masalah legasi lama yang perlu kita atasi segera. Dan saya tak pasti kalau kita dapat serap semua yang ada di bawah kontrak, tetapi kita mula dengan unjuran keperluan dulu. Dan saya pasti unjuran keperluan itu kita akan usahakan supaya jumlah itu dapat kita serapkan dulu untuk dimasukkan dalam perkhidmatan tetap. Terima kasih. Terima kasih.